نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Tuan Haji Jaini, Tuan Bilal, Tuan Noja, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang saya kasihi dan saya muliakan. Alhamdulillah. Tentu sekali kita bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kerana dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan inayah dan taufik daripadanya, kita sama-sama dapat salat maghrib berjemaah petang ni. Bukan itu saja, insya-Allah kita dapat memenuhkan masa terluang ini dengan perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ianya menjadi ilmu bermanfaat sebagaimana permintaan kita setiap pagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Aku mohon padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang benar datangnya daripada Allah dan Rasulnya. Ilmu yang dapat membezakan mana benar, mana salah, mana patut, mana tak patut. Ilmu yang memberi kebaikan kepada akhirat dan dunia kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan satu buku yang beri tajuk Al-Ghulu, melampau, ta'assub, fanatik, berlebih-lebih, tidak ada tempat dalam Islam. Okey. Hari itu kita dah bicara pasal melampau, mengingkari perkara-perkara yang diperselisihkan. Ada perkara-perkara yang menjadi perselisihan para ulama kerana mereka melihat berdasarkan keupayaan dan persepsi masing-masing. Maka wujudlah di sana mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Kan ada perkara-perkara yang mereka khilaf, itu dipanggil khilaf. Jadi terhadap perkara khilaf ni jangan diingkari, kita hormatinya. Kan? Kenapa mazhab tu macam ni? Kita hormati. Pasal apa? Pasal mereka tu ada hujah. Lain perkara bid'ah, bid'ah tak ada hujah. Bid'ah ni berdasarkan akal. Okey ni kot, ni macam ni okey. Itu bid'ah. Tak ada dalil daripada Quran dan Sunnah, itu memang out habis. Ini khilaf ni ada dalil, cuma mereka melihat ni aspek lain. Sebenarnya bukan zaman kita saja berlaku khilaf ni, zaman sahabat pun dah. Nabi suruh sampai di satu tempat ni, Khaybar ni, solat asar. Tapi ada yang faham, ni sekarang dah asar ni, bagus main sini. Kan? Kalau sana kan dah terlewat. Ada yang faham semayang di sana, ada yang semayang sekarang dah masuk waktu. Tu khilaf. Bila balik macam mana ni? Ada sahabat kita ni yang semayang tengah on the way, ada yang semayang di sana, Rasulullah senyum saja. Mengiktiraf keperbezaan. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua, ada satu lagi fakta yang menyebabkan orang kita ni fanatik. Gara-gara itulah bukunya yang dipegang dari dulu sampai sekarang. Itu saja bukunya. Buku itu saja. Apa kitab kau baca ni, itulah saja kitabnya di mana-mana dari dulu dan selamanya. Itu saja menyebabkan dianggap itu sajalah. Ini akan menyebabkan pemikiran tertutup. Akhirnya dia akan menolak apa-apa yang bertentangan dengan buku yang dia pegang. Atau dia berguru dengan seorang tu sajalah. Tu saja gurunya dari dulu sampai sekarang. Akhirnya dia akan menganggap guru yang lain daripada guru dia tu tidak boleh pakai. Ini penyakit yang berlaku. Dulu kita dah sebut Imam Bukhari 1000 gurunya. Bayangkan tuan-tuan kalau guru kita beratus-ratus, mesti kita luas fikiran. Bayangkan kalau kita baca buku macam-macam. Ya nak? Baru kita nampak rupa-rupanya
Satu pihak ni mendakwa Allah itu tidak bertempat. Satu ni memang ada dalil Quran dan hadis yang Allah tu bersemayam di atas arasy. Ya tak? Ada dalil, ada hadisnya, ada ayat Qurannya, ada kata-kata sahabatnya, ada dalilnya. Tapi orang tak membaca, akhirnya oh ini apa ni? Terkejut gara-gara tidak membaca. Tidak membaca. Baik. Kita sambung sikit tajuk yang last itu, ada ayat terakhir. Saya terlupa nak baca ayat terakhir ni. Penting ayat terakhir ni. Semakin seseorang itu mendalami ilmu agama, semakin kita study agama kita ni, yang kena study tuan, supaya kita tahu yang benarnya apa. Yang benarnya apa? Ada satu nilai yang ada dalam kepala kita ni bagus, satu aspek kita memuliakan, memuliakan guru. Ya tak? Tapi sampai satu tahap guru tu jadi macam suci, murni, tak ada dosa. Itu kacaunya. Padahal guru ni sama macam kita saja. Dia cuma dikurniakan ilmu pengetahuan, dia diberi peluang belajar. Tapi dia pun ada kelemahan. Kan? Ada kelemahan. Di sana sini ada saja. Dia manusia yang tak ada dosa. Nabi SAW lain pada tu mesti ada kelemahan. Kalau dicari-cari sekarang, mesti jumpa. Itu sebab Imam Syafi'i pun dikritik oleh imam lain. Imam Bukhari pun mengkritik Imam Syafi'i. Ada mazhab lain pun kritik Imam Bukhari. Macam itulah manusia. Jadi jangan sampai ditakdis, sampai dimuliakan melampau-lampau. Yang menghormati guru ya, tapi jangan mengiyakan segala-gala. Kata sahabat saya semalam, kita kena ada penapis. Sekarang ni, asalkan ada guru mengajar je, kita kena ada penapis. Benar ke tidak apa yang dia cakap ni? Ada kuat ke tidak dalilnya? Betul ke tidak? Betul ke tidak apa dia cakap ni? Dari situ kita akan cuba mendalami. Tapi kalau yelah, habislah. Jadi lagi seseorang itu mendalami ilmu agama, dia akan kurang menyalahkan dan mengingkari orang lain. Lagi dia mendalami, rupa-rupanya adanya pendapat, adanya ijtihad ini. Dia meraihkan orang. Dia tu pun mungkin tidak tahu. Dia menghormatilah. Manakala semakin kurang seseorang itu mendalami agama, beliau akan banyak menyalah dan mencela orang lain. Kerana ilmu dia terhad dan itu saja dianggap yang dia pegang, maka dia akan menyalahkan orang lain. Kata pengarang. Jadi orang fanatik tu rupanya orang kurang ilmu. Orang ta'assub ni kurang ilmu, Pak. Kan? Apabila umat Islam berpegang dengan kaedah tidak boleh diingkari perkara-perkara yang diperselisihkan, kena terima perkara ini diperselisihkan, kita kena raih dan kena terima, dan melaksanakannya sebagai satu manhaj amali dalam kehidupan, dan kita sedia menerima keperbezaan pendapat mazhab-mazhab ni, sudah tentu ruang khilaf akan menjadi sempit. Kalau kita tak menerimanya, kita akan jadi sempit. Tapi kalau kita sedia menerimanya, khilaf-khilaf itu tidak akan menyebabkan dada kita sempit. Dan perpaduan pun akan wujud. Ni kita anggap kita saja yang betul sampai menyalahkan orang lain. Ini masalahnya. Baik, hari ini tajuk kita ada dua tajuk kecil. Satu tajuk kecil, satu tajuk besar. Tapi sebelum tajuk besar tu ada tajuk kecil. Melampau ni menambah perpecahan. Part ini saya lanjutkan sikit. Tuan-tuan, melampau-lampau, ta'assub, fanatik ini tuan, berlaku dalam berbagai-bagai label masyarakat. Berbagai-bagai jenis label masyarakat. Ia boleh berlaku dalam kalangan orang awam macam kita ni. Dia boleh berlaku kalangan orang ulama, ahli-ahli fiqh. Dia boleh berlaku orang-orang yang menyandarkan kepada salaf pun boleh berlaku. Dia boleh berlaku kalangan orang zuhud, dia boleh berlaku kalangan orang tasawuf, dia boleh berlaku kalangan orang belajar biasa. Dalam setiap jemaah pasti ada saja yang menjunjung syekh dan imamnya, menunjukkan sikap ta'assub kepadanya. Dalam kepalanya, menurut guru aku dan syekh aku ni dia
dia rujuk dia saja. Kan? Kalau benar apa yang disebut itu tak kisah tuan. Kan? Tapi kecenderungan nak menolak orang lain gara-gara syekhnya berpendapat demikian. Ini masalahnya. Dia akan memusuhi dan membenci atau tidak dapat menerima yang berbeza dengannya. Ni yang kacau ni. Ini yang kacau tuan. Kadang-kadang persaudaraan hanya dikaitkan dengan umat Islam ni yang bersetuju dengan pendapat syekh atau jemaahnya saja. Kalau tidak setuju dengan syekhnya, dia dianggap persaudaraan kelas kedua. Ini bukan kelab kita lah. Ada di sana hipokrit dalam persaudaraan. Kenapa tidak ni? Pasal dia tak jemaah kita. Dia tak jemaah kita. Sebaliknya, tidak berlaku kepada orang-orang yang tidak bersetuju dengan syekh dan jemaahnya, bahkan dianggap terkeluar daripada landasan sampai tahap itu. Ini out, ini keluar. Sikap ta'assub ini menyebabkan berlaku dokongan kepada orang semazhabnya saja, atau sejalan semanhajnya saja, yang satu aliran dengannya, separti dengannya, segrup dengannya. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak semanhaj dengannya itu diperangi pula, dilabel, diejek, diberikan nama-nama. Ini yang real berlaku sekarang. Yang real berlaku tuan. Saya pernah kena ni. Ustaz tu lain. Dia lain, dia aliran dia lain. Dia tak saling macam kita ni. Mula dia nak melabel. Namun nak mendengar hujan, nak mendengar, sorry. Kan? Padahal kita sepatutnya mengajar masyarakat berfikir, berkembang, pemikiran kita ni terbuka, sedia menerima, sedia, kan? Baru kita tahu, kan, di situ letak perbezaannya, kan? Tapi bila tak terjawab, ni kumpulan ni, dia bubuh nama, kan? Atas dasar itu para sahabat memberikan bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengadakan bai'ah dengan Rasulullah bagi menasihati setiap orang beriman, dan bukan yang semanhaj atau dengan sealirannya, walaupun berbeza, it's okay. Dalam kitab ni ada disebut tuan, sahabat pun tidak mencaci orang yang bangunnya tidak angkat tangan daripada rukuk, bangun patut angkat rukuk, nak sujud bangun daripada sujud yang kedua tak angkat, tidak dicaci pun. Inilah sepatutnya. Mari kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya senya, innama ni pembatas, nak menunjukkan benar-benar orang beriman itu ialah dianya bersaudara, ikhwatun. Fa aslihu, dahlah bersaudara, naklah kau damaikan baina akhawaikum, naklah kau damaikan. Nak mendamaikan bagaimana? Mesti ada timbal balik, mesti mendengar, mesti tahu kenapa berlaku. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang beriman, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman lelaki, wal mu'minat, dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka ni saling bela-membela, bantu-membantu, ya'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa yu'tuna zakat, mengeluarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka ini lelaki perempuan beriman ni saling bantu-membantu untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, merekalah nanti yang akan dikurniakan rahmat daripada Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari, innamal mu'min lil mu'min, sesungguhnya orang beriman dengan orang beriman yang lain kal bunyan, kita ni seperti bangunan. Tengok bangunan tuan, tiang dia tak boleh jadi tiang begitu saja, tak jadi bangunan. Dia mesti disokong oleh bata, atap mesti bergantung pada tiang, dinding bergantung pada tiang, semua saling perlu memerlu. Orang beriman pun macam tu, yashuddu ba'duhu ba'da, saling cover mengcover, saling pegang memegang, saling kuat menguat, bukan saling pecah memecah, bukan.
Wa syabbaka asabi'ah, Rasulullah pun memasukkan jari jemarinya nak menunjukkan eratnya orang beriman. Nak wujudkan itu kena wujud persepahaman. Kena wujud, kena luas pengetahuan. Baik tuan-tuan, itu tajuk kecil. Tajuk malam ni tajuk sangat penting. Oleh kerana topik ni panjang, kita pelan-pelan saja. Apa tajuknya tuan? Tajuknya melampau kepada Rasulullah. Dulu kita pernah belajar hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Kamu belum dikira sempurna iman. Saya, iman tuan-tuan, iman siapa-siapa pun belum lagi sampai tahap sempurna kalau hatta aku na ahabba ilaihi, sehingga aku ni lebih dicintai, mengatasi ibu bapaknya, mengatasi anak pinaknya, wana si ajmain, mengatasi manusia yang lainnya. Memang Rasulullah di kalangan manusia ni, Rasulullah lah yang menjadi kecintaan yang sangat dahsyat kepada kita. Tak ada orang lain. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah, aku tidak akan mencintai engkau selepas pada aku ni melainkan kau. Tidak, kata Rasulullah. Bukan kau, mesti aku. Kalau begitu aku tidak akan mencintai selain daripada kau ni, lepas tu baru yang lain-lain. Maknanya Umar nak cuba aku cinta dia aku, lepas tu kau. Tak, salah. Mesti Rasulullah mengatasi dirinya, mengatasi selain-lain. Begitu. Tapi itu pun kita kena pelajari. Baik. Dalam bab ini perbincangan diteruskan mengenai bentuk melampau. Bentuk melampau seterusnya. Antara bentuk melampau ialah melampau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul pilihan Allah, utusan Allah, khatamun nabi, Sayyidil Mursalin, penghulu segala rasul, diutuskan kepada umat manusia bagi memandu mereka dari kegelapan kepada cahaya petunjuk. Tu kita kena yakini, terima, kan? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, yang ajar kita Islam, yang ajar kita ni bagaimana nak hidup dengan cara yang Allah nak kita hidup. Ya tak? Dihantar utusan. Siapa utusan tu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala para wali adalah orang-orang beriman dan orang bertakwa yang mendukung agama, yang memperjuangkan agama. Perjuangan mereka dalam menyebarkan risalah Islam kepada manusia sejagat sewajarnya diikuti dan dihormati. Ini wali yang dimaksudkan di sini, bukan wali yang dalam interpret orang kita, bukan. Wali kita ialah yang pandai gaib, yang pandai terbang, yang pandai jalan atas air. Tu bukan tu. Kan? Tu silap-silapkan ada ilmu lain. Kita sampai ke mati kawan tu wali lagi. Dah, dia dah mati di alam barzah. Tidak ada sudah. Ya tak? Namun begitu penghormatan yang diberi kepada mereka, kepada Rasul, kepada wali, tidak boleh dilakukan secara keterlaluan, melampau-lampau tak boleh. Sehingga tahap menuhankan, ada sampai tahap menuhankan. Melampau-lampau sangat cinta kepada Rasulullah ni sampai menyeru, ya Rasulullah, engkaulah pemurnia, engkaulah penyembuh, engkaulah pembuka, engkaulah penentu. Ini masalah ni tuan-tuan ni. Masalah ni. Ada tak tuan? Ada. Cuma dinamakan dengan selawat, kita pun jam. Ya tak? Cuba nanti tuan-tuan tengok selawat-selawat ciptaan. Kan? Sampai menuhankan, tu problemnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai seorang yang maksum. Dia memang terpelihara daripada dosa, memang tiada dosa. Dulu dan akan datang. Namun tidak wajar dijadikan modal untuk mengangkat kedudukan baginda melebihi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Jangan melampau. Jangan. Nanti kita akan tengok contoh-contoh keterlaluan dan melampaunya kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mencintai, mengasihi, menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam tuntutan iman. Itu tidak dapat dinafikan. Seorang beriman dituntut untuk cinta, untuk kasih.
Manakala menghormati beliau adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Kau beragama Islam, menghormati Rasulullah itu sebahagian daripada tuntutan. Individu yang tidak mencintai Rasulullah, tidak mengutamakan baginda dalam hidup, mengatasi diri, mengatasi keluarga, bukanlah orang Islam yang sempurna. Belum lagi sampai tahap sempurna. Okey. Mari kita dengar ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika ibu bapakmu, datuk nenek moyang kita ni, wa abna'ukum, anak pinakmu, wa ikhwanukum, saudara maramu, wa azwajukum, bini-binianmu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwaluk taraftumuha, harta yang kamu sayang itu, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan bisnes yang kau bimbang ruginya itu, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal banglo rumah yang kau cintai itu, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, kalau atulah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan daripada berjihad pada jalannya, fatarabbasu, kau tunggu. Ini ancaman ni, ancaman serius daripada Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu, kau tunggu, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah sekali-kali tak akan beri hidayah kepada orang fasik. Pada akhir ayat ini, kata pengarang, Allah memberi ancaman keras orang yang tidak mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan, yaitu dijauhkan daripada hidayah dan dimasukkan dalam kategori orang-orang yang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan sekali-kali kamu mengangkat suaramu lebih daripada suara Nabi. Jangan terjerit-jerit tolong ni, wala tajharulah, jangan kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd, sebagaimana kamu terjerit-jerit terpekik-pekik sesama kamu, antahbata a'malukum. Larangan itu supaya amal-amal kamu tidak dihapuskan oleh Allah, sedang kamu tidak menyedarinya. Wa antum la tashurun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya semasa berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, mereka lah orang yang telah dibersihkan hati mereka oleh Allah untuk bertakwa, mereka beroleh keampunan, lahum maghfiratu wa ajrun azim, orang itu beroleh ganjaran pengampunan dan ganjaran yang agung yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun, sesungguhnya orang yang memanggilmu di luar bilik, orang munafik, orang Yahudi menjerit-jerit dari luar ni, kebanyakan mereka tidak mengerti adab dan tata tertib. Ni larangan meninggikan suara. Sebab kita pergi Madinah menziarahi Rasulullah, siapa terjerit-jerit memang memang kena warning. Senyap sunyi, yang dengar assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang saya telah baca tadi, hadis riwayat Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain, belum sempurna iman seseorang selagi aku tidak dicintai, mengatasi kedua ibu bapanya, mengatasi anak-anak, dan mengatasi seluruh manusia yang lain. Tuan-tuan, yang jadi idola manusia hari ni, kalau orang politik dengan pemimpinnya tak boleh ditegur tu, siapa tegurnya siaplah kau tak hormat dia lah, apalah. Ya tak? Ada orang idolanya syekh-syekh dia lah, ditampar, digambar di kuburannya, di rumah dia, kan?
Anak muda kita pemain bola, idolanya, pelakon, penyanyi, orang Korea yang tak ada kaitan darah pun dengan kita ni, tak apa-apalah cakap ni, itu pun jadi idolanya. Ya tak? Hari itu di saat peperangan Gaza berlaku tu dipanggil Coldplay lah, penyanyi maksiat ni. Sebelum subuh dah sampai sana. Bayangkan tu tuan, fanatik dan ta'asubnya pada maksiat. Kan? Serius betul ni. Jadi nas-nas yang kita pelajari ini kewajipan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup setiap individu muslim. Setiap kita ni mesti disuburkan. Di samping itu kecintaan tidak berbelah bagi itu diletakkan mengatasi kecintaan pada diri sendiri. Mengatasi diri sendiri. Macam mana nak dihidupkan tu? Itu sebabnya apa-apa aspek kita kena berkira-kira. Rasulullah ajar macam mana masuk tandas. Keluar tandas apa yang Rasulullah ajar. Nak makan apa yang Rasulullah ajar. Nak tidur macam mana apa yang Rasulullah suruh buat. Bangun tidur macam mana masuk masjid macam mana, keluar masjid macam mana, pakai sepatu macam mana. Kita kena berkira-kira balik. Barulah kita ni digolong orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat sekali-sekala malam cinta Rasul, lepas tu bergendang-gendang, undang-undang, tak apa-apa. Tak tak? Lepas tu semai isyak lewat. Tak semai isyak pula. Okay? Kalau di sebelah sana lagi, dia punya tarian rocknya, ya Allah. Tapi ni majlis cinta Rasul ni, dia punya rock, dia punya gelek, lelaki perempuan. Kan? Baik. Kenapa yang wajib mencintai Rasulullah ni? Kerana dia utusan Allah. Kedua, kerana jasanya tak dapat nak dibayar dengan apa-apa pun. Tak dapat. Dengan sebab dia kita tahu Tuhan yang sebenar. Dengan sebab dia kita tahu ajaran yang benar. Dengan sebab dia kita tahu hidup yang betul. Kalau tidak memang parah kita ni. Kan? Baik. Kitab ini sebelum dia bicarakan keterlaluan melampau pada Nabi ni, dia nak beritahu kita orang yang paling cinta kepada Rasul ni siapa? Sahabat-sahabatnya tuan. Tidak ada mana-mana generasi selepas-selepasnya yang boleh mengatasi kecintaan sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Cintanya kepada Rasul tak boleh diatasi oleh generasi berikutnya. Walaupun dia nak cubakan keluar belanja yang banyak, keluarkan perjuangan yang besar, tak akan dapat diatasi kecintaan para sahabatnya kepadanya. Tak dapat. Tak dapat dibayangkan. Mereka mengorbankan masanya, nyawanya, perasaannya, hatinya, hartanya, keluarganya, kesusahannya, kepayahannya, kesenangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini nak beritahu kita macam mana kurang lebih realiti hebatnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat tinggi. Tak boleh diatasi. Ini kita kena terima ni hakikat. Oleh sebab itu, kita umat Islam, kecintaan dan penghormatan mereka kepada Rasul perlu dilakukan mengikut cara yang telah dilakukan oleh sahabatnya kepadanya. Sebab dia yang paling cinta. Dia yang telah menunjukkan bagaimana kecintaan itu diimplement. Bagaimana para sahabat mengimplement kecintaan yang dahsyat itu kepadanya. Tadi dah disebut, tak ada orang yang lebih sangat cinta kepada Nabi melainkan para sahabat. Lalu kita orang Islam kena mencontohi para sahabat untuk mengimplementkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut jalan mereka, jalan sahabat ni. Dalam perkara ini, yang dalam perkara kecintaan ni, bererti telah mengikuti jalan terbaik dalam berinteraksi dengan Rasulullah. Kalau kita dapat ikut para sahabat bagaimana dia berinteraksi dengan Rasulullah, bagaimana dia menyanjung, bagaimana dia memuliakan, bagaimana dia taat, bagaimana dia patuh, kita sebenarnya dah ikut jalan yang track yang betul. Sebab para sahabatlah orang pertama dapat didikan oleh utusan Allah ni.
Didikan dia secara langsung. Tak ada pihak ketiga, tak ada. Siapa didik? Sahabat Rasulullah. Jadi dialah contoh kita. Kan? Dialah contoh kita. Para sahabat sangat menghormati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk segera melaksanakan perintah Allah, segera melaksanakan perintahnya dan mengikuti sunnahnya serta petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia segera, dia tak ada tangguh-tangguh. Macam contoh turun ayat supaya mengarah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Kaabah. Ketika itu dia solat di Madinah yang sekarang dikenali Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Satu kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa, kiblat yang satu lagi bertentangan. Ni depan belakang bertentangan. Satu lagi menghadap ke Masjidil Haram, Kaabah. Mereka tu patuh ketika itu turun ayat suruh mengarahkan arah kiblat. Mereka ketika itu tengah solat. Tengah solat bukan berdiri, tengah rukuk. Tuan-tuan bayangkan tengah rukuk, lalu patuh terus di saat rukuk tu pusing. Macam mana tu? Tidak ada berkira. Nanti dah selesai sembahyang next kan kita menghadap. Tak ada, tidak ada berkira tuan. Segera mematuhinya. Tak ada pertimbangan-pertimbangan akal. Bila disebut itu perintah Rasulullah, itu arahan Rasulullah, itu hadis sahih, dia tidak ada berkira. Dia junjung tinggi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ketika rukuk tuan, ketika berdiri okey lagi, bolehlah pusing. Ni ketika rukuk. Okey. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyifatkan ketaatan para sahabat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan mereka kepada baginda dalam ungkapan yang biasa disebut. Wallahi laqad wafattu 'alal muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najashi wallahi inna ra'aitu malikan qattu yu'azzamuhu ashabuhu ma yu'azzamu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffin rajulin minhum fadalaka biha wajahu wajildahu wa idha amarahum abtadaru amrahu wa idha tawadda'a kadu yaktatiluna ala wudu'ihi wa idha takallama khafadu aswatahum indah wa ma yuhidduna ilaihin an-nadhar ta'ziman lah. Kata Urwah bin Mas'ud, demi Allah, aku ni pernah tengok raja-raja di dunia. Zaman itu, zaman sebelum Nabi ni, aku pernah tengok dah. Aku dah jumpa dah Kaisar Rom, Kaisar Kisra, Najasyi, Raja Rom, Raja Parsi, Najasyi. Ni semua raja-raja yang berkuasa zaman tu, yang super power zaman tu. Demi Allah, kata Urwah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang sangat dihormati oleh para sahabatnya sebagaimana para sahabat Muhammad memuliakan Muhammad, menghormati Muhammad. Tak pernah aku tengoklah, sepanjang aku tengok raja-raja yang sangat menghormati, yang sangat menyayangi macam sahabat-sahabat Muhammad ni kepada Muhammad. Baik Kisra, baik Kaisar Rom, baik Najasyi. Demi Allah, sekiranya baginda mula, sekiranya kalaulah baginda meludah, ludah itu takkan jatuh melainkan di atas tapak tangan salah seorang daripada sahabatnya. Kalaulah Muhammad ni meludah, confirm nak menunjukkan kasihnya, muliakannya, hormatinya. Kalau Nabi meludah, pasti ludah itu akan di tangan tapak salah seorang sahabatnya. Dan pastinya sahabat itu akan menggosokkan di wajahnya. Fadalaka biha wajahu wajildahu, atau pada kulitnya, dan pada kulitnya. Dan apabila Rasulullah Muhammad memerintahkan mereka supaya melakukan sesuatu, mereka akan segera melakukannya. Abtadaru amrah,
cepat melakukannya, tak ada tangguh-tangguhnya. Apabila baginda berwuduk, para sahabat hampir-hampir berbunuh-bunuhan untuk mendapat sisa wudunya, berebut-rebut nak dapat sisa wudunya. Begitu sekali tuan dahsyatnya, kan? Hampir berbunuh-bunuhan, berebut-rebut nak dapat. Apabila baginda bercakap, para sahabat akan diam, sunyi sepi. Kalau dia bercakap, diam, senyap semua, tak ada yang bersuara. Di sisi baginda, mereka tidak pernah merenung tajam, tak pernah tengok derek tajam mata Rasulullah. Malu memuliakannya, kan? Sangat menghormatinya, ta'ziman lahu, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam riwayat Bukhari, Sahih Bukhari. Selain itu, antara perkara yang diungkapkan juga oleh Amru al-As ketika dia berada di atas katil, hampir mati, hampir nak meninggal dunia. Ketika nazaknya lagi ni tuan, ketika dia nazak pun dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiku an amla'a ainaya minhu ijlalan lah walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u ainaya minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih aku sayangi kepadanya selain daripada Rasulullah. Tak ada orang lain yang paling aku sayang. Ni di saat nak meninggal dunia ni, tidak ada orang yang paling aku sayang melainkan Rasulullah. Tidak ada yang lebih mulia pada pandangan aku selain baginda lah yang paling mulia. Dia muliakan Rasulullah. Aku tidak dapat memenuhi kedua mataku untuk melihatnya kerana sangat menghormatinya. Rasa kagumnya, rasa muliakannya sampai mata yang aku ada ni tak dapat nak memenuhi semua, tak dapat. Kecilnya mata aku ni, mulianya Rasulullah. Jika aku ditanya untuk menyifatkan baginda, sudah tentu aku tidak mampu menyifatkan baginda. Nak cakap payah, tak boleh aku nak sifatkan. Hal tersebut kerana aku tidak berani memenuhkan kedua-dua mataku untuk melihat baginda. Kekagumannya, kasih sayangnya, kecintaannya dahsyat. Sangat dahsyat. Seterusnya Sa'ad bin Rabi' pula. Sa'ad bin Rabi'. Tadi Amr bin al-As. Sa'ad bin Rabi' ketika dia nak menghembuskan nafas terakhir, ketika nak meninggal juga, macam Amr bin al-As. Ketika dia di medan Uhud, dia ni syahid di medan Uhud. Sa'ad bin Rabi'. Beliau sempat menyebut kepada kaum Ansar, penduduk asal Madinah yang Islam ni, dia sempat sebut, la udhra lakum indallah ayyakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainu tatrif. Tidak ada maaf buat anda semua di sisi Allah jika Rasulullah ditimpa sesuatu pada dirinya sedang anda masih ada mata yang berkelip. Apa maksudnya tuan? Sorry lah, kau tidak akan dapat kemaafan kalau sesuatu berlaku kepada Rasulullah, luka ke, jatuh ke, tidak. Sedangkan kau ada mata, kau masih hidup, kau boleh berkelip lagi mata. Begitu sekali pembelaannya di saat sampai akhir hayat pun nak backing, nak bela Rasulullah, walaupun nak mati dah ni. Punya besar harapannya nak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia beritahu, kau ni sorry lah, tak ada kemaafan kau di sisi Allah kalau berlaku sesuatu pada Rasulullah sedangkan kau ni mata boleh berkalip lagi kan. Kau duduk senang-senang ni, siap, kau tak akan dapat kemaafan. Begitu sekali kan Sa'ad bin Rabi' ni. Ini di saat dia nak meninggal dunia. Nas-nas ini tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, dan banyak lagi kata pengarang, banyak lagi menjelaskan bagaimana para sahabat menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, menyayanginya dengan ruh dan nyawa, dengan fikiran dan perasaan mereka, sekalipun tidak dapat dilakukan
Sekalipun macam mana pun dia kata, ianya tidak akan dapat dilakukan oleh orang-orang selepas. Tak dapat. Kita tak dapat capai ni tuan. Kita tak dapat capai. Jadi kita usahalah semampu mungkin untuk mencintai Rasulullah. Ini yang paling cinta pada Rasulullah ni. Hal ini menunjukkan kesungguhan para sahabat untuk menjejaki jejak langkah, petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar nak ikut sunnah Rasulullah di mana Rasulullah pernah berhenti. Berhenti ni satu kita panggil tindakan manusia bukan menunjukkan nak beribadat. Di situ berhenti kerana pernah. Itu pun Abdullah bin Umar nak berhenti juga di sini kerana di situ Rasulullah pernah berhenti. Sampai tahap tu nak ikut. Cintanya pada Nabi. Cintanya pada Nabi. Hari minggu lalu ada soalan. Kita kena cinta Rasulullah. Jadi kita kena pakai serban, kita kena pakai jubah, kita kena pakai capal Nabi, kita kena bubuh lambang capal kepala macam tanda cinta. Betul ke tu tuan? Nak? Ikut sunnah Nabi itu artinya ikut sunnah tasyri'iyah yang disyariatkan, yang Nabi suruh, yang Nabi ajar. Pakai baju bismillah misalnya, pakai seluar yang sebelah kanan, pakai baju sebelah kanan, pakai tu sunnah. Adapun jenis, Rasulullah pun ada jubah Rom, ada jubah Parsi, kan? Ada jubah Yaman. Jadi ianya merupakan sunnah jibiliah, dia kemanusiaan zaman itu punya style. Jadi kita tidak terikat dengan itu kemanusiaan. Begitu juga capal. Capal yang ada pada Nabi itu pun capal yang ada pada masyarakat ketika itu. Ada orang cinta pada Nabi yang replika pun dicium-cium. Dia plastik, dia mungkin dibuat daripada plastik, daripada bersihkan, daripada apa yang dia buat. Itu pun dicium-cium. Itu replika. Tak dapat tabaruk situ. Itu pun melampau juga. Nak kena, nak ngambak, tak kena. Jadi macam mana? Kan? Nak membuktikan tu nanti kita akan pelajari. Para sahabat melebihkan baginda daripada dirinya sendiri. Daripada hartanya. Daripada keluarganya, daripada kebunnya. Di kebun di sini ni, daripada adat dan keinginannya. Dia korbankan adat tradisi, dia korbankan keinginannya dan segala perkara yang bertentangan dengan adat yang diwarisi daripada orang tua-tuanya, nenek moyang mereka terdahulu. Ada ni dalam muka surat 57. Dia korbankan tradisi kita ni yang kita sayang ni. Ini dah tradisi kita dulu-dulu ya tak? Ini adat saja. Walaupun dia bertentangan bertentangan dengan syariat, walaupun dia berbau-bau kehinduan, kita on juga. Ya tak? Padahal para sahabat rela meninggalkan tradisi, adat, keinginan demi mengikuti apa yang diajar oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang kita nak bina ni, baru hidup kita lurus. Kita tidak ditanyai nanti kau ikut syekh tu sini tak, kau ikut tak lelaki ini. Dan itu Nabi Muhammad, kau ikut tak dia? Bukankah aku dah hantar utusan pada kau? Itu Rasulullah SAW. Ya tak? Individu yang menolak semua tradisi jahiliah dan lebih mengutamakan sunnah Rasulullah SAW barulah dikira sebagai orang yang benar-benar mencintai. Tuan, kalau kita benar-benar mencintai akun yang Nabi Muhammad utusan Allah, dialah kita nak ikut sepenuhnya. Jadi dia ni mestilah menolak tradisi-tradisi yang kontra, yang tak sealiran, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Yang diikut dia mengutamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah layak orang ini dikira benar-benar mencintai, benar-benar menghormati, benar-benar mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita benar-benar mengaku Islam, artinya tuan-tuan, rujukan kita memang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kan, dalam bab akidah ke, dalam bab fiqah ke, dalam muamalat ke, dalam perjuangan ke, rujukan kita dalam hidup Al-Quran dan Sunnah. Mari kita tanya, adakah itu telah menjadi rujukan kita? Kenapa? Malah dia lebih mengutamakan Rasulullah mengatasi dirinya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap baginda. Macam mana mereka perlakukan kepada baginda? Macam itulah sepatutnya. Okey. Dia belum sentuh lagi keterlaluan ni tuan ni. Kitab ni belum sentuh lagi. Ada lagi satu part yang dia nak kena bicara, iaitu kecintaan kepada Rasulullah tidak boleh berkurang. Tak boleh berkurang. Kenapa ya? Kita akan bahas minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa adhil syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.